Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Oh Wahab, segeralah munculkan diri ke Balai Polis Bantu Siasatan. Selepas Profesor Dr. Muhammad Agus Yusuf memberi keterangan kepada pihak polis berkaitan isu video Wahab beberapa hari lalu, semalam giliran individu bernama Mr. H pula berbuat demikian. Mr. H dinamakan sebagai dalang dalam penyebaran video tersebut yang dikatakan menjadi sebab utama Dr. Agus meletakkan jawatan sebagai Ketua Pengarah JKOM. Baik Dr. Agus atau Wahab Abdul Qadir sendiri, kedua-duanya menamakan Mr. H sebagai dalang yang menyebabkan video perbualan mengasyikkan itu tersebar luas. Ketika memberi keterangan kepada polis, Dr. Agus turut menamakan individu bernama Mr. H itu. Sebelum itu, dalam polis awalnya yang terdedah kepada umum, Dr. Agus turut menyebut beliau telah didatangi oleh seseorang pada 13 November lalu menunjukkan video Wahab itu kepadanya. Susulan itu, beliau kemudiannya bersetuju untuk meletakkan jawatan sebagaimana dinasihati seseorang yang ditemuinya itu. Soalannya, siapakah seseorang itu? Dengan kehadiran Mr. H memberi keterangan kepada pihak polis, bererti tugas beliau telah selesai. Seterusnya, terserah kepada pihak polis untuk mengambil tindakan-tindakan yang seterusnya selepas ini. Namun demikian, Wahab dilaporkan masih menghilangkan diri dan peguamnya pula memberitahu ada dua kumpulan sedang mencari beliau. Beliau belum lagi diambil keterangan, malah tidak pernah membuat laporan polis. Meskipun kalau didengar sidang medianya bersama Dr. Agus tempo hari, macam-macam dakwaan diluahkannya. Dalam hal ini, Ketua Polis Negara yaitu Razarudin Hussein sendiri semalam meminta Wahab yang merupakan penolong pegawai JKOM agar tampil membantu siasatan dan membantu laporan polis berhubung kes itu. Oh Wahab, janganlah menghilang sendiri dan atau bersembunyi terlalu lama lagi. Hadirlah segera ke Balai Polis untuk membantu siasatan, terutama tentang rekaman video perbualannya dengan Dr. Agus itu. Banyak soalan sedang menunggu jawaban daripadanya. Antaranya, ada berapa banyak rekaman video perbualannya dengan Dr. Agus yang sebenarnya beliau telah lakukan. Betulkah rekaman itu dilakukan oleh atau atas arahan Mr. H? Siapa Mr. H? Orang politikkah Mr. H? Ataupun siapa Mr. H? Benarkah rekaman itu dilakukan tanpa suara atau suaranya telah dipadam ketika ia diserahkan kepada Mr. H? Apa topik perbualannya dengan Dr. Agus? Jika benar suara itu dalam video itu yang tersebar itu adalah kerja suntingan. Selain itu, apa hubungan beliau dengan Dr. Agus? Pendeknya banyak lagi lah soalan yang polis mau tanya. Dan perlukan jawaban yang jujur daripada beliau. Oleh itu, segeralah hadir ke Balai Polis dan jangan lagi berlama-lama menyembunyikan diri. Ditulis oleh Sabudin Husin, dipetik daripada Sabudin Utin. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, kita digemparkan lagi dengan berita menyatakan kononnya kabar angin tersebar di masa Perikatan Nasional dalam keadaan kemelut sekarang, di masa Parti Bersatu sedang berhimpun. Ada kabar angin menyatakan bahwa bakal 10 orang ahli parlimen Parti Bersatu akan menyokong Anwar Ibrahim. Tapi itu kabar angin. Tapi yang pastinya ini yang lebih panas daripada 10 orang dikabarkan menyokong Anwar Ibrahim itu.
Dipetik daripada sabudin.com dengan tajuk Hebat, Datuk Botak buat kerja. Semua ahli Perikatan Nasional didakwa. Sudah didekatinya untuk sokong Anwar. Jadi kita tak tahu berapa ramai yang berjaya dipengaruhi untuk menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan menurut kabar angin, lebih 10 orang bakal memberikan sokongan kepada Anwar Ibrahim, dikala pada waktu ini kita pun tahu bersatu dalam keadaan yang lemah apabila berlaku krisis kepimpinan dalam Parti Bersatu yang belum pun dalam proses pemilihan sudah mengalami krisis yang besar. Ketua Armada Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal mendakwa semua ahli Parlimen Perikatan Nasional PN telah dihubungi Datuk Botak bagi memujuk mereka beralih sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hebat, Datuk Botak buat kerja. Mantap. Inilah yang dikatakan cemerlang. Walaupun disebut-sebut, walaupun didakwa macam-macam, Datuk Botak tidak berhenti kalau mengikut dakwaan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal ini. Jadi kita patut memuji kehebatan Datuk Botak buat kerja. Berapa ramai ahli Parlimen PN telah pun didakwa pun didekati oleh Datuk Botak ini. Hebat kan Datuk Botak? Kita patut memuji beliau. Ahli Parlimen Machang itu bagaimanapun menjelaskan, individu terbabit tidak menghubungi ahli parlimen yang mempunyai kes mahkamah. Kenapa? Hairan juga. Semua yang ada kes mahkamah atau kena ugut LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri dan sebagainya tidak didekati. Tetapi yang lain semua saya rasa sudah sudah dihubungi oleh Datuk Botak, kata beliau lagi. Yang menjadi persoalan daripada netizen ialah mengapa ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional ini dikatakan diugut oleh LHDN? Adakah benar pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional yang diugut oleh LHDN ini mempunyai masalah dengan LHDN? Tak bayar cukai kah, bosku? Bayarlah cukai. Kalau banyak duit tu bayarlah cukai. Takkanlah tak bayar cukai. Orang-orang yang bilis-bilis ini pun bayar cukai. Takkanlah jerung-jerung tak bayar cukai kan? Yang bilis-bilis ini kena bayar cukai. Kalau tak bayar cukai berdosa. Yang jerung-jerung sana tu, ikan paus yang banyak duit tu, kenapa tak bayar cukai? Kalau diugut oleh LHDN dan anda tak punya masalah, buat apa takut? Itu soalannya. Dan itu yang patut dijawab oleh pemimpin-pemimpin yang kononnya takut pada LHDN ni. Kalau tiada masalah dengan LHDN, buat apa takut? Bayar sajalah kalau memang ada tertunggak. Tapi kalau memang ada masalah, itu yang takutnya. Betul tidak? Pikir logik betul-betul. Berani kerana benar, takut kerana salah. Macam Tan Sri Muhyiddin Yassin, kata beliau, tidak perlu dihubungi. Datuk Seri Hamzah Zainuddin pun tidak. Yang lain semua diintai oleh wakil yang mengaku membawa mandat daripada Perdana Menteri. Katanya pada sidang media sempena Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu di Pusat Convention Aidil pada Khamis. Ialah, buat apa nak hubungi Datuk Hamzah Zainuddin? Buat apa menghubungi Tan Sri Muhyiddin Yassin? Mereka tu kalau tak dihubungi pun tidak juga ada gunanya, kata netizen dalam ruangan komen. Dalam pada itu, Wan Ahmad Faisal mendakwa beberapa ahli Parlimen PAS turut dihubungi oleh Datuk Botak dan ejen lain berkaitan perkara sama. Kata beliau, saya dengar ada ahli Parlimen PAS dihubungi. Tidak pasti siapa, tetapi ada. Inilah yang selalu menjadi persoalan netizen. Kata mereka, Wan Ahmad Faisal ni selalu memberi kenyataan yang gantung-gantung. Tiada fakta yang lebih detail. Mungkin kata mereka, mungkin takut kena saman lah, kata mereka. Betul juga lah kan, nanti kalau sebut sembarangan boleh kena saman. Jadi Wan Ahmad Faisal sering kali memberi kenyataan media yang gantung-gantung. Antara yang tergantung pada waktu ini ialah apabila dia kata, saya dengar ada ahli Parlimen PAS dihubungi, tapi tak pasti siapa, tetapi ada. Jadi kalau tidak tahu siapa, kenapa cakap? Patutnya pastikan dulu
siapa orang yang telah dihubungi itu, baru cakap. Jangan cakap sembarang saja. Jangan-jangan nanti boleh juga parti ataupun Pakatan Harapan boleh juga menuntut dengan kata menggantung. Contoh dia ada wakil daripada ahli parlimen daripada Perikatan Nasional cuba untuk memancing ahli parlimen daripada Pakatan Harapan. Saya dengar tapi tak tahu siapa. Boleh juga cakap begitu kan? Itu kabar angin. Kalau kabar angin tak payah cakaplah. Itu semua orang pun boleh buat, kata netizen. Saudara-saudara sekalian, dalam pada itu Wan Ahmad Faisal mendakwa ada juga ahli parlimen PAS yang telah dihubungi. Sebelum ini, media melaporkan beberapa ahli parlimen Perikatan Nasional mengesahkan ada menerima tawaran projek, peruntukan dan jawatan dengan syarat perlu menyatakan sokongan terhadap Anwar Ibrahim. Rata-rata mereka dihubungi menerusi email, WhatsApp, dan ada yang bersua muka. Kalau email ni kita hairan lah kan. Macam mana mereka dapat email pula kalau tidak ada email lah yang paling susah mau dapatkan. Dari mana mereka dapat email? Ketika ditanya sama ada akan ada lagi ahli parlimen PN yang bakal menyatakan sokongan terhadap Anwar, beliau berkata, hati manusia siapa yang tahu. Jangan-jangan dia pula yang menyokong Anwar selepas ni. Sebab hati manusia siapa yang tahu kan? Sementara itu, dalam perkembangan sama, Wan Ahmad Faisal mempertimbangkan cadangan untuk membuat aduan kepada Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul mengenai dakwaan berhubung parlimen dijadikan lokasi untuk memancing ahli parlimen atau ahli dewan. Itu cadangan yang baik. Kita boleh beri peringatan kepada Speaker. Saya akan bincang dengan parti dan Ketua Whip Datuk Seri Taqiyuddin Hassan. Tetapi susah nak minta Speaker masuk campur sebab kita tidak boleh halang orang masuk untuk jumpa dengan ahli parlimen. Pertemuan itu mungkin bermula di parlimen dan berakhir di hotel, ujarnya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita patut memuji kehebatan Datuk Botak, yaitu buat kerja. Dia buat kerja, orang lain tak buat kerja. Jadi orang yang buat kerja ni beruntunglah kan. Dan kabar angin mengatakan 10 lagi ahli parlimen bersatu akan menyertai Anwar Ibrahim. Siapa yang tahu? Macam yang Wan Saiful Wanjan kata, dia kata, hati manusia siapa yang tahu. Kita jumpa lagi. Bye-bye.